Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita dah berada pada bahagian ke-9 daripada 12. Bahagian ke-9 ini standard pembelajarannya ialah 3.2.3 membentuk hujah didaktif yang sah bagi suatu situasi. Bagi topik bab 3 penaklukan logik KSSM tingkatan 4 subjek matematik. Jadi bahagian ini bahagian yang penting juga. Jadi minta bagi perhatian kepada bahagian ini. Seperti sebelum ini, hujah didaktif yang sah adalah dalam bentuk-bentuk yang berikut. Jadi awak semua kena tahu bentuk ini. Bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga. Mesti tahu pattern dia macam mana. Kalau bentuk satu dia ada semua. Bentuk dua, jika P maka Q, tapi premis dia tak ada, berbeza dengan bentuk yang ketiga. Kita pergi pada contoh buku teks surat 78. Bentukkan hujah didaktif yang sah berdasarkan situasi berikut. Jika M ialah nombor ganjil, maka M tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini M ialah nombor ganjil, maka M tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Terbalik terbalik. Jadi nampak 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. 10 bukan nombor ganjil. Jadi hujah ini sah kerana mengikut hujah bentuk yang ketiga. Hujah bentuk 3, jika P maka Q, bukan Q, bukan P. Jadi ini jika P maka Q, bukan. Ni boleh ni dah reverse kepada tidak boleh. Jadi ini sah, hujah ini sah kerana mengikut hujah bentuk yang ketiga. Okey, seterusnya. Semua heptagon mempunyai 7 sisi. Poligon K ialah heptagon, maka poligon K mempunyai 7 sisi. Premis 1, semua heptagon mempunyai 7 sisi. Ini semua, jadi dia bentuk yang pertama. Premis 2, poligon K ialah heptagon, maka poligon K mempunyai 7 sisi. Adakah dia betul? Semua A, B, C, A. Betul. C, A, C, B. Betul. Jadi yang ini adalah hujah yang sah mengikut hujah bentuk yang pertama. Jika hasil tambah sudut ialah 90 darjah, maka sudut itu ialah sudut pelengkap. R tambah S sama dengan 90 darjah. R dan S ialah sudut pelengkap. Jadi premis 1, jika maka R, premis 2, R tambah S sama dengan 90 darjah. R dan S ialah sudut pelengkap. Jadi hujah ini sah kerana mengikut hujah bentuk yang kedua. Jika P maka Q. Jika P, betul, hasil tambah sudut 90, R tambah S 90, maka sudut itu sudut pelengkap. R dan S ialah sudut pelengkap, betul. Ini adalah bentuk yang kedua. Cikgu nak bagi peringatan sekali lagi, hujah didaktif yang sah mengikut bentuk yang berikut. Ada 3 bentuk, mesti tahu. Okey, contoh 19. Buku teks surat 78, tulis kesimpulan. Kesimpulan. Jadi ini semua. Semua. Jadi dia adalah bentuk 1. Jadi kita kena tahu semua adalah bentuk yang pertama. Nombor positif ini adalah A. Lebih besar pada kosong ialah B. 5.13 adalah C. Jadi kesimpulannya 5.13 ialah lebih besar daripada kosong. Contoh seterusnya, jika X sama dengan 3, maka 2X tambah 5 sama dengan 11. Jadi premis 2, X sama dengan 3. Jika maka X sama dengan 3, ini adalah P. P maksudnya itu adalah bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang kedua, ini adalah P, ini adalah Q. Jadi kesimpulan dia 2X tambah 3 sama dengan 11.
Okey, contoh seterusnya, jika A ialah gandaan W, maka W ialah faktor bagi A. 12 bukan faktor bagi A. Bukan. Jadi ini adalah bentuk yang ketiga. Ini adalah bentuk yang ketiga. Bukan Q. Betul ke bukan Q? Faktor bagi A? Betul. Jadi kesimpulan adalah bukan P. Jadi A bukan gandaan bagi 12. Sebab W ini kita dah tukar jadi 12. Jadi kena tahulah dia berdasarkan premis yang kedua, nombor ini. Okay, tulis premis 1 bagi hujah didaktif berikut. Tadi tulis kesimpulan, ini tulis premis 1. Poligon Q bukan segitiga, jumlah sudut pedalaman poligon Q bukan 180. Bukan. Jadi ini adalah hujah bentuk 3. Jadi hujah bentuk 3, premis 2 ini adalah bukan Q, kesimpulan bukan P. Jadi kita nak tarik P ke atas. Jika P maka Q. Jadi dia akan jadi, jika jumlah sudut pedalaman poligon Q ialah 180, maka poligon Q ialah segitiga. Itu bentuk yang ketiga. Dia tricky sikit bentuk yang ketiga ini. Hati-hati. Kita tengok yang ini. Boleh ke macam ini? Kalau yang ini jadi P, yang ini jadi Q. Jika poligon Q bukan segitiga, maka jumlah sudut pedalaman poligon Q bukan 180. Yang ini tak sesuai sebab premis 1 seelok-eloknya bukan dalam bentuk yang negatif. Bukan dalam bentuk yang negatif. Bukan, dua-dua bukan. Kita boleh tukar dia jadi positif seperti jawapan sebelum ini. Yang ini. Jadi yang ini tak sesuai. Jadi yang ini tak sesuai kalau kita buat bukan kedua-duanya. Okey, yang ini 42 ialah gandaan 6. 42 boleh dibagi tepat dengan 3. Jadi yang ini sama tu sama. Jadi nampak pattern dia adalah hujah bentuk 1. Jadi hujah bentuk 1 semua A ialah B. Jadi ini adalah A, yang ini adalah B. Jadi semua gandaan 6 boleh dibahagi tepat dengan 3. Mudah saja. Okey, yang ini P, yang ini Q. Jadi premis 1, jika maka. Jadi bentuk 2 bentuk 2, jika X lebih besar pada 3, maka X tambah 5 besar daripada 8. Okey, boleh ke macam ini? Macam bentuk 3. Ini bukan Q, bukan P. Dia jadi macam ini. Dia terbalik. Jika X tambah 5 lebih kecil atau sama dengan 8, maka X lebih kecil atau sama dengan 3. Dia terbalik macam tadi. Kalau sebelum ini, kalau bentuk negatif bukan premis 1 tak boleh. Tetapi untuk ketaksamaan macam ini boleh. Kalau bentuk ketaksamaan macam ini boleh. Jadi dia dah jadi bentuk 3. Kalau sebelum ini jadi bentuk 2. Okey, seterusnya kita pergi macam mana nak tulis premis 2. Tulis premis 2 bagi hujah didaktif yang berikut. Jadi semua adalah bentuk yang satu. Jadi semua, yang ni nonagon adalah C. Jadi premis 2 C ialah A. Jadi kita guna kaedah potong-potong. Untuk cari premis 2 kita guna kaedah potong-potong. Mempunyai hasil tambah, sudut potong, peluaran 360, peluaran 360. Apa yang tinggal? Nonagon dan poligon sahaja. Semua pun potonglah sebab dia dah ada dalam template. Jadi untuk premis 2 kita tulis nonagon ialah poligon. Nonagon ialah poligon.
Ini hujah bentuk 1. Tengok yang ini pula. Ke garis selari dengan paksi X, maka M sama dengan kosong. Yang ini tidak selari. Automatik dia dah jadi bentuk 3. Sama juga guna kaedah potong-potong. Garis lurus Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan MX tambah C. Selari dengan paksi X, paksi X. Yang tinggal jika maka potong, sebab dia ada dalam template dia. Mesti ingat jangan ambil M sama dengan kosong, sebab ini bentuk yang ketiga. Jadi premis 2, M tidak sama dengan kosong. Okey, seterusnya jika kelajuan. Jadi objek bergerak 90 km 1 jam. Kesimpulan, gerak sejauh 90 km dalam 1 jam. Ini adalah bentuk 2. Bentuk 2, jadi kaedah potong-potong. Jika maka kita potong. Itu bergerak sejauh 90 km dalam 1 jam. Di objek ini kita tak boleh potong dengan motosikal sebab dia tak sama. Dia tak sama, jadi kita tak boleh potong. Jadi maksudnya objek itu adalah motosikal. Objek itu adalah motosikal. Maknanya pada premis 2 kita kena tukar objek di sini, tukar kepada motosikal. Barulah jadi premis 2, kelajuan satu motosikal ialah 90 km sejam. Kelajuan satu motosikal ialah 90 km per jam. Jadi sekian dulu daripada saya bagi bahagian 9. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, mohon subscribe, like dan share kepada kawan-kawan yang lain. Sekian dulu pada saya. Sekian, terima kasih.